Saudara dan tuan-tuan sekalian, maknanya apa? UMNO tahu, kalau dia biar kita lengkap satu term, harapan mereka untuk dapat balik Putrajaya makin lama makin tipis, makin tipis, makin tipis, makin tipis. Macam Sali pula kau bicara. Makin tipis. Takkan ada sampai peluangnya. Sebab dia tahu, kita akan boleh buktikan mitos yang dibangkitkan dulu adalah satu mitos yang tidak betul. Contohnya, UMNO Barisan Nasional sajalah yang boleh bawa kemajuan, yang boleh bawa pembangunan. Orang lain perintah bankrupt, orang lain perintah rosak negara. Tuan-tuan, bawah negeri Selangor Darul Ihsan, saya sebutkan, tahun 2008 bila kita masuk negeri Selangor, berapa reserve kita? Reserve kita 400 juta ringgit Malaysia. Banyak tak banyak 400 juta? Banyak. 400 juta ni lebih kurang 5 hingga 6 bulan pentadbiran dan kos pengurusan kerajaan negeri Selangor. 400-600 juta. Selepas habis 2013, masuk 2013, berapa reserve kita tuan-tuan? Reserve kita masa tu cecah lebih kurang 3.1 sampai 3.2 bilion ringgit Malaysia. Tahun 2014 bertukar Menteri Besar dan sebagainya. Saya masuk sebagai Menteri Besar. Reserve kita, simpanan kita 2.1 bilion ringgit Malaysia. Besar tak besar? Masih besar banding 400 juta. Sekarang, walaupun kita belanja 1.1 bilion ketika pandemik, buat program. Tadi jelajah, macam jelajah. Ada jualan barangan murah. Saya adaptasi saja. Jangan takut tuan-tuan, kita pakai duit kita. Saya tak bawa rakyat Negeri Selangor punya duit pun. Kita bawa duit gaji kita, campur sikit sebanyak. Kita buat. Itu yang kita lakukan. Namanya Jelajah Ihsan. Jual ayam, jual telur, jual sayur, jual beras. Sampai negeri-negeri lain tak ada telur, negeri Selangor ada telur. Sebab tu, Sani cakap, PM macam tak ada telur. Negeri lain tak dapat bekalkan telur, kita dapat jual telur dengan harga yang murah. Ayam, harga RM20, kita jual RM10 seekor. Bila kita mula tuan-tuan, namanya Jelajah Ihsan sekarang. Bila mula? 1 hari bulan September. Bergerak macam mana? Tiap-tiap hari. Kecuali 3 hari lepas ada cuti 2 hari. Tiap-tiap hari sejak 1 September sampai sekarang, 9 lokasi setiap hari. Esok malahan 11 lokasi kita lakukan. Kita belanja berapa? 12 juta ringgit Malaysia untuk rakyat negeri Selangor. Dapat beli barang murah, harga murah. Saya tengok komen daripada beberapa cyber trooper UMNO ni. Dia kalau tak bebal, dia bukan cyber trooper UMNO. Dia kata baru sekarang nak mula. Kenapa? Tuan-tuan, kita mula program ni bukan baru. Kita mula tahun bila? Tahun 2020. Semasa PKP. Program ni kita namakan sebagai Selangor Agro Market. Masa tu nak buat apa? Banyak petani-petani kita, peternak kita tak boleh bekalkan ayam. Pengangkutan tak boleh berjalan, pekerja tak boleh jalan. Negeri ambil daripada mereka, jual murah kepada rakyat. Tolong kedua-dua pihak. Sejak bila? Sejak tahun 2020. Cuma dulu taklah kita buat tiap-tiap hari. Kita buat tiap-tiap minggu. Musim perayaan dah dekat, kita buat tiap-tiap hari. Sekarang kita susun balik dalam program Jelajah Ihsan. Kita akan pergi 9 tempat satu hari, 717 kawasan selama 3 bulan tiap-tiap hari kepada rakyat negeri Selangor untuk kurangkan beban rakyat. Kita ambil bukan banyak, 12 juta ringgit Malaysia. Di Pahang ada? Ada. Dia nama dia Keluarga Malaysia. Dia ada jelajah dia. Tapi satu hari mungkin 1 tempat, mungkin 2 tempat, mungkin 3 tempat. Sebaik kita keluarkan kenyataan tu, Kementerian Pertanian sebut, oh di Putrajaya juga kita buat 18 juta. Ini beza dia. 18 juta untuk bantu 37 juta, kita negeri Selangor 12 juta untuk bantu 6 hingga 7 juta rakyat sebagaimana yang telah kita buktikan. Itu satu perkara saja tuan-tuan, dah jauh bezanya apa yang kita buat. Ini yang kita buat short term, langkah jangka pendek, pun dah tak mampu nak lawan. Kalau nak cerita tentang pemberian tanah, saya rasa jauh panggang daripada api.
Jauh daripada cerita. Sejak 2008, bila kita masuk Negeri Selangor, kita lihat, oh banyak kawasan tanah yang kita panggil setinggan. Kenapa dia setinggan? Dia duduk di tanah kerajaan. Yang duduk tanah hak milik orang, tu tak apalah. Kita kena uruskan yang lain. Apa kita buat? Kita bagi hak milik tanah. Bayar berapa? Bayar 1,000. Kalau tak pindah, kalau tak jual, kekalah bayar 1,099 tahun sampai anak ke cucu boleh tinggal di tanah tersebut. Tiap-tiap tahun kita bagi ribuan rakyat negeri Selangor hak mereka untuk memiliki tanah, aset untuk keluarga dan masa depan mereka. Itu satu lagi polisi yang contoh. Sebab itu saya percaya, moh tukar ni, bukan kita saja-saja marah dengan Menteri Besar, marah dengan kerajaan negeri, atau tak suka dengan kerajaan negeri, tetapi kita percaya kita nak laksanakan dasar-dasar dan polisi yang jauh lebih baik. Dan dasar itu ada contoh di negeri Selangor, negeri Pulau Pinang dan juga di negeri Sembilan Darkhusus. Saudara dan tuan-tuan, sebab itu saya percaya, saya ulang kali sebut, langkah-langkah pengkhianatan yang telah merosakkan keseluruhan frame dan juga bingkai politik dalam negara dan negeri kita, ini adalah hasutan daripada mereka yang kehilangan kuasa. Yang tak boleh bernapas selepas hilang kuasa. Yang hilang kuasa masa itu siapa? UMNO dan Barisan Nasional. So dia hasut. Dia pujuk. Akhirnya dia ambil kesempatan. Yang ikut dia sekarang dah tersepit. Dah tak ada pilihan. Masa sekarang mungkin nak kenyit-kenyit mata dengan kita. Marilah kita bekerjasama jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Besok diam-diam dia jumpa UMNO Barisan Nasional dalam meeting kabinet. Dalam parlimen mereka satu bench dengan UMNO Barisan Nasional. Sebab itu saudara, dalam pilihan raya yang akan diumumkan tak berapa lama lagi. Kita dah kata jangan tunggulah selesai isu banjir. Oh tak kisah. Sebab rakus kuasa, sebab tamak dan haloba, sebab rasa mereka boleh selamat dengan tindakan politik sebegini, mereka desak buat pilihan raya dalam banjir. Oh tak apa, pemuda kita boleh redah banjir. Orang redah banjir nak selamatkan orang, dia redah banjir nak minta undi pilihan raya. Tuan-tuan, suara rakyat ada pada ni. Kita bukan hanya boleh suara ketika mengundi saja, itu wajib. Tapi kita kena suarakan sekarang. Ini tindakan yang tidak perlu kemanusiaan. Ini tindakan yang tidak peduli dengan apa yang berlaku. Yang penting dia rasa mood dia boleh menang, dia boleh keluarkan pengundi dia, dia biarkan rakyat tidak boleh keluar mengundi untuk kalahkan dia sebagaimana dalam pilihan raya ke-14 ataupun 2018 yang lalu. Negara baru nak pulih. Negara baru nak merangkak memulihkan negara kita. Berapa pengumuman hutang? Berapa pengumuman yang dibuat? Umum melajawat memang sedap. Tapi realiti di bawah ni, tuan-tuan, daripada hari ke hari, bukan saja harga barangan mahal, nak dapatkan barangan pun susah. Nak dapat telur susah, nak dapat ayam susah, nak dapat roti susah. Ini yang perlu kita selesaikan dulu. Ini yang perlu kita selesaikan dulu. Sebab itu Pakatan Harapan ambil langkah. Kita sign MOU. Tapi kita sign itu dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kena buat undang-undang anti-hopping law ataupun undang-undang anti-lompat parti. Alhamdulillah, minggu lepas telah berkuat kuasa anti-hopping law dan tidak ada lagi katak politik yang boleh khianat dengan parti dia selepas ini atas kebijaksanaan pimpinan Pakatan Harapan. Kita sebut PM kena 2 penggal saja, perkara itu belum masuk lagi. Kita sebut kena ada jawatan kuasa parlimen. Nak pantau pendidikan, keselamatan, kesihatan dan jawatan kuasa itu kena diketuai sebahagiannya oleh pimpinan-pimpinan pembangkang. Itu yang keluar cerita LCS tu. Buat kapal tak nampak tapi ada kata mereka. Buat kapal tak sampai sebenarnya ada, dia jadi halimunan, teknologi baru. Habis berapa? 2 bilion ringgit Malaysia. Habis berapa? 400 juta ringgit Malaysia. Saudara, ni bukan cerita baru.
Kalau tuan-tuan dengar ceramah kita sejak daripada pulas tahun dulu, cerita pasal kapal, cerita pasal Sukhoi, cerita pasal kapal selam. Ingat, pilihan raya 2008, menjelang itu ada sebutan oleh Anwar Ibrahim, kisah pembelian Sukhoi dan kisah pembelian kapal selam. Menteri Pertahanan ni siapa masa tu? Najib Razak. Beberapa yang dapat yang dibeli oleh Premaker Sdn Bhd, 900 juta, dekat 1 bilion. Kes itu juga ada kaitan dengan kematian seorang kononnya yang berkaitan dengan Tan Tuya. Sampai sekarang jadi misteri, sampai sekarang tak selesai, sampai sekarang tak sudah. Sebelum itu, pembelian OPV 27, mula harga 900 juta. Jadi 1.5 juta satu. Nak beli berapa? Nak beli 27. Dah bayar berapa? Dah bayar 400 juta. Sebiji pun tak sampai sekarang. LCS yang baru ni. Bosted pula ambil alih. Yang buat perasmian tu, replika kapal. Apa? 2017, replika. Sampai ke sudah. Masa lagi 54%, masa rasmi 54%. Salah? Kata Harapan juga. Yang buat kontrak, UMNO. Menterinya sekarang, UMNO. Yang salah, Pakatan Harapan. Saudara dan tuan-tuan sekalian, kalau kita biarkan hal ini berlaku, inilah yang terjadi. Negara kita bukan negara miskin. Negara kita mempunyai asas sumber bumi yang besar. Ada minyak, ada galian, ada tanah yang subur, ada rakyat yang rajin bekerja. Itu yang jadi banyak migrasi ke Selangor. Sebab di sana ada tawaran kerja, ada tawaran peluang perindustrian, ada tawaran peluang perniagaan. Alhamdulillah, kita makin lama makin urus, makin bagus. Dan buktinya ada. Tahun 2008, kita punya sumbangan KDNK ataupun sumbangan keluaran dalam negara kasar kepada persekutuan masa itu paling tinggi. 22.27 atau 25%. Hari ini di bawah Pakatan Harapan terus meningkat daripada tahun ke tahun. Hari ini sumbangan kita 24.8 ataupun hampir 1/4 daripada ekonomi negara ada di negeri Selangor. Sebab itu UMNO tahu kalau dibiarkan berlaku bagaimana di negeri Selangor, UMNO tak ada lagi ambil can, tak ada peluang untuk ambil alih di kawasan-kawasan Parlimen dan DUN sebagaimana yang berlaku di negeri Selangor. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Pahang bukanlah tempat orang yang lain. Bukan orang alien. Makan nasi sama, cuma ikan kat sana sehingga beza. Kita kat sana makan ikan laut lebih sikit, kat sini macam ikan patin lebih sikit. Kat sana makan tempoyak hari-hari, kat sini pun tempoyak tiap-tiap waktu, bukan tiap-tiap hari. Jadi beza dia sedikit aja. Masing-masing bercakap, sama-sama kita faham, sama-sama kita reti, sama-sama kita maklum, dan masing-masing tahu tentang hal ini. Cumanya, kita mulakan di Indra Mahkota ini sebagai simbolik bahawa di sini titik perubahan yang besar telah berlaku beberapa waktu yang lalu, dan kita yakin untuk kita teruskan. Lepas ini kita akan jelajah di kawasan-kawasan lokaliti yang menjadi hardcore kita untuk kita bekerja dengan lebih keras. Dengan harapan untuk sama-sama kita bangun bersama dengan Pakatan Harapan. Bukan saja untuk menukar Menteri Besar, Esko Kerajaan Negeri, Perdana Menteri, Menteri-Menteri. Tetapi nak pulihkan dan nak betulkan negeri dan negara kita. Nak betulkan framework dan cara fikir kita. Nak betulkan mana satu yang betul, mana satu yang salah. Dan akui yang betul dan akui yang salah. Habis. Dan Alhamdulillah saya bersyukur juga. Sekarang masing-masing dah ada peluang dah berapa bulan dalam kuasa dah. Perikatan Nasional nampak ada peluang. Dapat kuasa 14-17 bulan. Lebih pendek daripada Pakatan Harapan. Lebih pendek. Apa yang dia buat? Tak ada. Apa yang dia lakukan? Dia kata COVID-19, macamlah kita tak ada COVID-19. Apa yang dia tuduh? Kalau PH ni ramai yang mati. Ribuan mati masa zaman PH. Masa zaman PN jadi Perdana Menteri. Jaga COVID-19, jaga. Tapi tak tentu arah.
Menteri satu kata tutup kilang, yang satu kata buka kilang. Menteri kata satu lagi, jaga curfew. Oh, yang sini buka pula curfew. Kat sini kata buka ekonomi, kat sana tutup ekonomi. Berterabur, bercelaru tiap-tiap hari. Saya tahu tuan-tuan, almost every 2 days, setiap 2 hari, saya akan dipanggil dalam meeting tu, saya dengar. Dalam meeting tu, tak ada hala tuju, tak ada masa depan. Sebab dia dijaga untuk kepentingan kuasa je posisi. Semua nak please everybody. Akhirnya, Perdana Menteri yang kononnya popular, paling popular tu, tak ada rekod lain selain daripada punca perebakan kedua buat pilihan raya negeri Sabah. Kerana nak rampas negeri Sabah. Itulah yang berlaku. Sekarang UMNO patah balik. UMNO patah balik, cerita-cerita lama keluar. LCS batang balik. Baru ni Rafizi dedah. Anak timbalan menteri kononnya. Akan dapat, tapi tak jadi dapat. SST tak keluar. Macam-macam perkara. Maknanya apa yang kita dengar dulu zaman BN, pelan-pelan datang balik. Pelan-pelan muncul balik. Nanti masa pilihan raya, PN akan kata, tolak BN, mereka rasuah. Semalam dia duduk satu kabinet. Jadi tuan-tuan, pilihan terbaik dalam pilihan raya akan datang. Kita tak sempurna. Kita akui 22 bulan bukanlah tempoh yang terbaik dan sempurna. Tapi 22 bulan itu bukti komitmen kita untuk kepelbagaian dan jaga nasib semua rakyat dapat kita tunjukkan. Komitmen kita untuk telan ubat pahil dan putihkan dan bersihkan masalah, kita buktikan. Ambil contoh tadi tabung haji. Degah sana sini. Ustaz yang hari-hari buat ceramah pun fitnah. Kita jual kat China, jual kat China. Bila ambil pentabur pemerintahan, barulah cakap, oh betul lah langkah yang dibuat PH dulu. Kita telan ubat pahit, kita laksanakan pemulihan walaupun nampak tidak popular. Tabung haji contohnya, itu baru satu. Kalau kita sempat lagi masa, bukan tabung haji, Felda, Velcra, banyak lagi. Boleh kita pulihkan dan boleh kita betulkan. Saudara dan tuan sekalian, dalam masa yang sama kita laksanakan program. Sebagai contoh, program PEKA. PEKA itu hasil daripada mana? Daripada Pakatan Harapan. Program caruman Aisuri Wanita. Daripada Pakatan Harapan. Saya dengar Menteri Kewangan sebut, kita akan bagi lesen percuma kepada rakyat. Tuan-tuan, di negeri Selangor, dah 2 tahun kita buat. Tahun pertama untuk 1 juta orang. Tahun kedua untuk 3 juta rakyat negeri Selangor yang kita namakan inisiatif Roda Darul Ihsan. Right. Untuk 3,000 anak-anak muda di negeri Selangor. Tahun 2020 kita dah mula buat. Sekarang kerajaan BNPN, tak tahu apa nama ni, sedang baru tiru. Dia umum pula untuk siak, untuk imam, untuk guru kafar. Tuan-tuan, sejak 2018, ni Menteri Besar Negeri Pakatan Harapan yang kononnya ada di AP. Yang kononnya tak jaga Islam, tak jaga Melayu. Inilah negeri pertama yang bagi duit raya RM500 tiap-tiap tahun kepada imam, siak, bilal dan juga guru-guru ketika masa Hari Raya di bawah Pakatan Harapan di negeri Selangor. Sekarang nak pilihan raya baru dia nak buat. Jadi saudara, kerajaan yang tak ada idea, bankrupt, akal, tidak ada mampu ini, tak ada jawapan lain tuan-tuan. Kita kena tukar dan bagi peluang lagi sekali. InsyaAllah, insiden, tragedi, pengkhianatan, pelompatan tidak lagi berlaku. Kerana lepas ini undang-undang dah jelas, tak boleh. Dan yang kedua, yang tidak jujur dan amanah ini telah keluar dan tinggalkan kita, telah berpecah belah pun sesama mereka. Dan kini, Pakatan Harapan di seluruh negara, daripada Pahang, Selangor, Perak, Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Sabah, Sarawak, telah hampir menyelesaikan perbincangan kita. Dan kita adalah satu bukti bagaimana komitmen kita menurunkan rasuah berjaya turun. Menyelesaikan masalah, selesaikan walaupun pahit, walaupun sukar. Mentadbir dengan penuh hemah, mendengar pandangan rakyat, kita laksanakan dengan penuh hemah dan pandangan rakyat. Dan insya-Allah, kalau peluang diberi sekali lagi, orang Pahang kena bantu di Indah Mahkota. Lepas dah confirm Indah Mahkota ni, tolong sebar di tempat-tempat yang lain. Kita jadikan juga Pahang
sebagai titik panas perubahan kepada dalam negara kita dan negeri kita. Dan saya percaya, insya-Allah pilihan raya ke-15 yang akan datang. Kalau dia nak buat segera, buatlah. Nak buat pilihan raya banjir, undi banjir, buatlah. Kita dah tegur lah. Tapi kalau dia nak tangguh pun tak apa, tangguhlah. Tapi kita kena kerja terus, sampaikan pada semua. InsyaAllah bukti kita, bakti kita, bukti kita, penampilan kita akan menjadikan kita sebagai kerajaan baru yang bersih, yang prihatin kepada rakyat, yang jaga rakyat, yang stabil dan benar-benar stabil untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Terima kasih kepada kehadiran semua. InsyaAllah tuan-tuan akan menjadi nadi penting untuk bersama-sama kita menuju pilihan raya ke-15. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.